Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid semua, hari ini kita berjumpa untuk subjek akidah. Okay. Untuk tahun 5 Bukhari dan Muslim. Bawah kendalian Ustaz Muhammad dan juga saya Ustazah Aida Nur Adira. Okay. Untuk video kali ini kita akan tengok tajuk sifat iradah. Okay. Apa yang kita nak tengok bawah tajuk ni ialah pertama pengertian. Okay. Kemudian kita nak tengok lawan sifat iradah. Hukum beriman dengan sifat iradah, dalil, iaitu dalil akli dan dalil nakli. Okay. Kemudian kita nak tengok tujuan beriman dengan sifat iradah, kesan beriman dan akibat tidak beriman dengan sifat iradah. Dan terakhir sekali kita nak tengok perbezaan. Okay. Pertama sekali kita nak tengok pengertian sifat iradah. Apa itu iradah? Iradah ialah berkehendak. Maksudnya, Allah berkehendak melakukan sesuatu tanpa bergantung dengan sesuatu. Maknanya Allah tak perlukan sesiapa pun atau mana-mana makhluk pun untuk suatu perkara itu terjadi. Lawan sifat iradah ialah karahah. Apa maksud karahah? Karahah bererti terpaksa. Allah tak pernah terpaksa untuk melakukan sesuatu untuk suatu perkara itu terjadi. Okay? Mustahil bagi Allah untuk bersifat terpaksa. Hukum beriman kepada sifat iradah ialah wajib. Wajib bagi seseorang Muslim tu untuk beriman kepada sifat iradah. Sebab apa? Sebab semua yang berlaku adalah dengan kehendak Allah. Sama ada perkara tu baik ke, buruk ke, besar atau kecil, tahu atau tak tahu, semua tu berlaku dengan kehendaknya. Tanpa paksaan, tanpa halangan daripada sesiapa. Faham ya? Okay, sekarang kita nak tengok dalil. Ada dua dalil di sini. Pertama dalil nakli dan dalil akli. Apa itu dalil nakli? Dalil nakli ialah dalil-dalil yang bersumberkan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Manakala dalil akli pula adalah dalil-dalil yang berkaitan dengan logik akal. Apa yang kita boleh fikirkan. Okey? Faham ya? Okey, kita tengok dalil nakli. Dalil nakli daripada surah Al-Buruj ayat 16. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alul lima yurid. Maksudnya, yang berkuasa melakukan segala yang dikehendaki. Siapa yang berkuasa di sini? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk melakukan apa-apa sahaja yang dikehendaki olehnya. Okey, manakala dalil akli ialah semua makhluk dijadikan oleh Allah dengan kehendaknya tanpa dipaksa. Allah jadikan makhluk-makhluknya, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, segala hidupan laut, semuanya dengan kehendaknya tanpa ada paksaan atau halangan daripada sesiapa pun, daripada apa-apa pun. Boleh faham ya? Kita tengok pula tujuan beriman dengan sifat iradah. Okay, ada 4 tujuan beriman dengan sifat iradah yang dinyatakan di sini. Pertama sekali, untuk iman menjadi kuat. Yang kedua, untuk menjadikan kita tidak putus asa. Okay, yang ketiga, untuk kita berkeyakinan tinggi. Dan akhir sekali, untuk kita fahami kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Okay, ini semua adalah tujuan beriman dengan sifat iradah. Sekarang kita pergi kepada kesan beriman dan juga akibat tidak beriman kepada sifat iradah. Okey.
Kesan beriman kepada sifat iradah dapat meningkatkan keimanan kita, membuatkan kita sabar menghadapi cabaran, redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak akan mudah berputus asa, menjadikan kita sentiasa berikhtiar dan sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, sekiranya kita tidak beriman kepada sifat iradah, akibatnya boleh merosakkan iman, membuatkan kita lupa diri, sentiasa menyalahkan takdir, membuatkan kita mudah putus asa, malas berusaha dan menjadikan kita semakin sombong. Okey. Satu tips untuk awak untuk ingatkan poin yang diberikan ialah kesan beriman berlawanan dengan akibat tidak beriman. Contoh dia di sini, meningkatkan keimanan, lawannya ialah merosakkan iman. Faham? Tidak mudah berputus asa, lawannya mudah berputus asa. Jadi, dengan tips ni, cara ni awak boleh mudah ingat poin-poin yang diberikan bawah dua tajuk ini. Okey? Akhir sekali, kita tengok pula perbezaan. Perbezaan antara apa? Perbezaan antara iradah Allah dengan kehendak manusia. Iradah Allah pasti berlaku. Apa sahaja dalam kehendak Allah, bila Allah berkehendak, ia akan terjadi. Manakala kehendak manusia pula, mungkin berlaku. Mungkin, boleh kata jadi atau tak jadi, berlaku hari ni, esok, ataupun tak jadi langsung. Tak ada kepastian. Boleh faham ya? Iradah Allah pula tidak terbatas. Tak ada limit atau batasan bagi Allah bila Allah berkehendakkan sesuatu perkara itu terjadi. Walaupun kita fikirkan itu mustahil, Allah berkehendak perkara itu terjadi, maka ia akan terjadi. Manakala sebaliknya, kehendak manusia pula terbatas. Ada limit untuk setiap kehendak manusia. Saya harap awak faham untuk perbezaan antara iradah Allah dan juga kehendak manusia. Okey, itu sahaja untuk tajuk sifat iradah kali ini. Okey, untuk tajuk ini awak boleh rujuk nota padat UPKK muka surat 160 dan 161. Okey. Kemudian saya minta awak sediakan satu buku garis 1. Okey, cuba jawab soalan pada bahagian sudut klon di muka surat 161, bahagian bawah sekali tu, dari soalan 1 hingga soalan 4. Okey, tuliskan jawapan sahaja. Tak perlu salin soalan. Bagi yang dah ada buku garis 1 yang guna untuk jawab soalan jawi, boleh guna buku yang sama. Cuma tuliskan tajuk dekat atas sekali sebelum awak mula jawab. Okey, tulis akidah sifat iradah. Okey? Boleh ya? Tuliskan jawapan sahaja juga, tak perlu salin soalan. Okey? Kalau ada apa-apa persoalan atau masalah, awak boleh hubungi kami. InsyaAllah kami akan cuba bantu seizinnya ya. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Jumpa lagi kemudian untuk subjek yang lain, untuk pelajaran yang lain pula. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.